Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga bermohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga bermohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap dosa-dosa dan kesilapan yang telah kita lakukan. Kita juga bermohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjauhkan kita daripada perkataan dan juga perbuatan yang sia-sia. Barang sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah, maka tidak ada seseorang pun yang dapat sesatkan dia. Tetapi barang sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala biarkan sesat, maka tidak ada seseorang pun yang dapat memberikan hidayah kepada dia. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih lagi dihidupkan di dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dihidupkan sebagai seorang Islam. Kita masih lagi dihidupkan sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi dihidupkan sebagai seorang yang beriman, yang inginkan kepada perkara-perkara kebaikan. Jadi semua ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah yang berterusan kepada kita. Dan tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu apakah yang akan terjadi kepada diri kita. Jadi insyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan tentang salah satu daripada 10 muasafat tarbiyah, iaitu ibadah yang sahih. Jadi kalau pada episod yang sebelum ini ataupun rakaman sebelum ini kita membincangkan tentang akidah yang sejahtera yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Sanusi, insyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan tentang sifat yang kedua, iaitu ibadah yang sahih. Jadi apabila kita berkata tentang ibadah ini, ibadah adalah ketundukan kita dan kepatuhan kita dan juga penyembahan kita terhadap sesuatu perkara. Dan ibadah ni apabila kita mengikat diri kita ni dengan bersungguh-sungguh untuk mengikuti semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sudut bahasa, ibadah ni adalah tunduk dan patuh secara khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut istilah pula, dia bermaksud kita ni patuh dan mengikuti semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni apabila dia menciptakan manusia, dia telah mencampakkan di dalam hati manusia ni satu fitrah sunnatullah dan untuk hidup bertuhan. Jadi setiap manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri satu fitrah ke dalam diri dia ni dan untuk melakukan penyembahan. Jadi dia adalah sunnatullah, dan bila kita kata pasal sunnatullah ni, dia adalah peraturan Allah. Contoh dia, kalau kita ambil segelas air yang berisi segelas cawan yang berisi air, dan kita tuang air tadi tu, pastilah air tu akan tumpah. Dan itu adalah peraturan dia. Begitu juga dengan hati manusia ni. Dan apabila seseorang manusia tu mempunyai hati, maka secara fitrah dia, secara sunnatullah dia, dia akan mencari-cari sembahan. Dan dia mencari-cari sembahan. Dan apabila dia tidak menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala, maka terjadilah penyembahan-penyembahan terhadap perkara-perkara lain. Sebagai contohnya, ada orang menyembah bulan, ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah kecantikan, dan ada orang menyembah harta benda dunia ni, dan ada orang menyembah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri dia. Jadi insyaAllah pada kali ini kita nak tengok apakah itu ibadah yang sahih. Apakah yang diperlukan untuk kita mendapatkan ibadah yang sahih itu, dan apakah rukun-rukun agar ibadah yang kita lakukan tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali kita nak cakap pasal rukun.
rukun ibadah yang diterima oleh Allah SWT, yang pertama adalah mempunyai niat yang ikhlas dalam amalan kita tu. Dalam satu hadis yang saya teringat, satu hadis hadis yang pertama daripada hadis yang ke-40, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi dalam hadis ni Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat, dan seseorang itu mendapat ganjaran dia berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia dapat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi barang sesiapa yang hijrahnya itu kepada dunia yang ingin dimiliki dia, dan juga perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi yang pertama-tama sekali, ibadah, rukun ibadah yang diterima oleh Allah SWT ni adalah berdasarkan niat kita. Kadang-kadang ada orang dia buat satu amalan tu sebab dia nak menunjukkan kepada orang ramai yang dia ni orang yang baik. Dia nak orang ramai bercakap-cakap tentang diri dia. Jadi bila di hadapan orang, dia beribadah dengan bersungguh-sungguh, solat dia khusyuk dan sebagainya, dipanjangkan bacaan solat dan sebagainya. Tetapi bila berada di belakang orang, bila berada bersendirian, dia jadi malas untuk beribadah. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi bila kita cakap pasal ikhlas ni, ada satu kisah ni, kisah seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Pada satu hari Umar Al-Khattab keluar ke masjid Nabi SAW dan bertemu dengan Mu'az yang pada waktu tu sedang menangis di sisi makam Rasulullah SAW. Jadi Umar bertanya, "Wahai Mu'az, kenapa engkau menangis?" Lalu Mu'az pun menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya riak yang sedikit itu adalah syirik kepada Allah SWT. Dan sesiapa yang memusuhi Allah SWT, maka dia telah berperang dengan Allah SWT. Dan Allah ini sangat kasih kepada hamba-hamba dia yang melakukan kebaikan dan bertakwa sedang ia tidak dikenali. Dan apabila mereka hilang, dan orang ramai tidak mencari dia ni. Dan apabila dia berada di kalangan orang lain, dia tidak dipanggil dan juga dia tidak dikenali. Di hati-hati mereka adalah lampu petunjuk. Mereka keluar dari setiap tanah berdebu yang gelap." Jadi menarik daripada kisah ni, bagaimana Mu'az bin Jabal sangat terkesan dengan sabda Nabi SAW. Itu tentang seorang hamba ni yang Allah SWT suka. Apabila dia beribadah, dia bertakwa, dia melakukan kebaikan, sedangkan orang lain tidak mengenali diri dia. Jadi itu yang pertama sekali, iaitu ikhlas dalam beribadah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, dan barang sesiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini Allah SWT mengingatkan kita, dan barang sesiapa sekiranya kita ni beriman kepada hari kita bertemu dengan Allah SWT, kita ni mengharap untuk berjumpa dengan Allah SWT, maka kita kena lakukan ibadah kita tu dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah SWT. Dan kita bukan mengejar pujaan ataupun pujian daripada orang ramai daripada ibadah yang kita lakukan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rukun ibadah yang kedua adalah kita lakukan mengikut sunnah Rasulullah SAW.
Jadi ada dua yang kita belajar, iaitu pertama sekali kena ikhlas, yang kedua adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ada orang dia melakukan ibadah cukup ikhlas. Dia memang niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi amalan dia tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia lakukan tu tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kalau ada hari dia rasa iman dia tu tinggi, dia rasa seronok nak semayang, dia semayang zuhur 5 rakaat. Jadi walaupun nampak benda tu baik, tapi dia tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu amalan dia tu tertolak. Jadi begitulah dalam kehidupan kita sekarang ni, kita kena tengok adakah ibadah-ibadah yang kita lakukan seharian ni memenuhi dua rukun tadi, iaitu niat yang ikhlas dan juga mengikut sunnah. Jadi mudah-mudahan daripada perkongsian yang ringkas ini, kita sama-sama dapat ambil iktibar dan juga kita tanamkan azam dalam diri kita ni supaya sentiasa dapat memperbaiki ibadah harian kita, terutama sekali solat kita. Bagaimana kita menjaga solat kita itu di awal waktu. Dan bagi orang lelaki, lakukanlah di masjid pada awal waktu secara berjemaah. Dan kita perhatikan juga ibadah-ibadah kita yang lain. Dan mudah-mudahan ibadah kita itu memenuhi tuntutan ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diganjari dengan pahala dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.